Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat mukminin mukminat ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam ini. Dalam mana kita pertemuan terakhir lebih kurang 2 minggu yang lepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah saya dah tak sediakan apa-apa nota dan slide lah. Kita nak mengaji, jadi mungkin boleh dapatkan mushaf, ataupun kalau rasa dah tak jadi masalah lah. Kita akan mengaji dan kita akan buat observe ataupun tinjauan mana-mana kalimah yang saya akan lebih fokus kepada tempat berhenti dan tempat nak memulakan balik kita punya bacaan. Kita akan mula daripada awal lah. Ada permintaan untuk saya share buku ataupun kitab. Sebenarnya kitab yang berkaitan dengan tempat berhenti dan memulakan balik bacaan ini, dia banyak usi dalam kitab bahasa Arab. Jadi dan saya rasa mungkin kita tak akan guna sangat untuk kita punya kelas pengajian ni, sebab saya rasa benda tu terlalu berat. Jadi saya rasa tak ada keperluan dah untuk kita semua ada kitab. Ia cukup dengan kitab Allah lah, cukup dengan Al-Quran. So kita baca, kita tengok dan kita bincang. Saya tengok mana-mana ayat yang perlu kita bincang, kita akan discuss. InsyaAllah kita mengaji dulu. Kita ambil daripada surah Al-Fatihah, InsyaAllah. Surah Fatihah ni kita dah bincang dah pada 2 pertemuan yang sebelum ini, yang mana saya sebut secara ringkas saja, mengikut pandangan Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda, menyebut ada 23 tempat yang kita boleh dapat wakaf dalam surah Fatihah. Ada 23 tempat, yang mana 4 daripadanya adalah wakaf tam, wakaf yang sempurna, iaitu yang pertama sekali pada perkataan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya adalah kau ingat tak? Ingat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang kedua, tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga dan yang keempat ar-radhdin. Ini adalah wakaf yang dikategorikan sebagai wakaf tam, wakaf yang sempurna. Okey. Yang keduanya adalah wakaf yang harus, wakaf kioki, tuan-tuan. Walau bagaimanapun kita tak digalakkan untuk kita berhenti. Contohnya itu wakaf Alhamdulillah boleh berhenti. Ini dikira sebagai wakaf yang harus, tuan-tuan. Kalau kita berhenti pada Alhamdulillah, maka kita kena ambil balik Alhamdulillah. Jadi no point, ataupun tak ada faedah. Baik, kita jangan berhenti, tuan-tuan. Okey. Ada berapa wakaf yang harus? Ada 6 tempat, tuan-tuan. Okey, jadi 6 campur 4 berapa? 10. Saya tak perincikan, sebab kita dah bincang panjang sebelum ni. Dan ada 13 tempat yang mana kalau kita berhenti, maka dikira sebagai wakaf yang buruk ataupun sebut sebagai wakaf qabih.
Kenapa? Kenapa berlaku kopih? Kopih ni ialah orang kata tak ada pasal, ataupun tak ada sebab. Okey. Kita berhenti tu sia-sia. Contoh kita wakaf alhamd, tak ada point. Segala puji apa? Segala puji bagi Allah. Barulah ada makna sikit, tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabb, contohnya. Apa? Tak ada makna, tuan-tuan. Okay, di surah Fatihah ni mungkin surah yang kita dah orang kata dah mahir, kita dah selalu baca Maka saya rasa hampir-hampir tak berlaku 13 tempat yang dikategorikan sebagai waqaf qabih yang disebut oleh Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni dalam kitab dia Manarul Huda. Hampir-hampir saya rasa lah tak berlaku. Cumanya ada satu tempat yang mungkin berlaku juga, tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin imam kita kat sini ke, ataupun mungkin dalam kalangan kita sendiri, iaitu pada kalimah alaihim yang kedua, tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi mengikut pandangan Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni, sesiapa yang wakaf pada kalimah alaihim yang kedua, maka hukum berhenti dia tu dikira sebagai berhenti buruk ataupun wakaf qabih, tuan-tuan. Walau bagaimanapun ada ulama lain kata tidak menjadi masalah. Cuma saya lebih berpegang dan saya sangat setuju mengikut pandangan Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni ataupun disebut sebagai Ashmuni dalam kitab Manarul Huda, menyebut di sini adalah waqaf qabih, maka kita jangan berhenti, tuan-tuan. Sebagaimana saya sebut tadi, orang kata tak ada sebab. Kalau nak berhentilah pada alaihim yang pertama. Alaih pertama tidak menjadi masalah, sebab mengikut kita dah bincang juga dulu. Yang kira basmalah ni siapa? Siapa yang kira basmalah? Ada dua mazhab, iaitu mazhab Kufah dan juga mazhab Makki. Maksudnya basmalah ni dikira ayat pertama dalam surah Fatihah adalah 2 orang, tuan-tuan. Kita ada 7 ulama yang mengira Al-Quran. Daripada 7 ni 2 orang mengatakan basmalah ayat pertama ataupun salah satu ayat daripada surah Fatihah. 5 orang lagi kata bukan ayat. So mereka kira mana? Mereka kira alhamdulillah adalah ayat pertama. Dan surah Fatihah ni semua sepakat, semua ittifaq, semua bersetuju bahawa ada 7 ayat. So dekat mana? Alhamdulillah ayat pertama, okay, Ar-Rahman ayat kedua, Maliki ayat ketiga, Iyyaka na'budu ayat keempat, Ihdinas Siratal ayat kelima, ayat keenam, Siratal ladzina an'amta alaihim. Nombor. Ada nombor kat situ. Jadi maksudnya ada pandangan ulama lain yang mengatakan bahawa alaihim itu adalah nombor atau disebut sebagai waqaf fasilah. Dan kita boleh berhenti kalau kita jadi imam, ataupun kalau kita baca secara bersendirian, kita boleh pilih nak wakaf ataupun nak sambung terus, tidak menjadi masalah. Kalau kita berhenti, kita mengikut pandangan selain daripada Kufah dan Makki. Kita mengikut pandangan Madani ada 2, Madani awal, Madani Sani. Jadi maksudnya kita ada sandaran. Kalau kita sambung terus sebab apa? Sebab kita ikut pandangan Kufah. Kebetulan pula Quran kita ni mengikut versi Kufah, tuan-tuan. Jadi kita kena faham boleh kita riwayat, cara baca kita mengikut riwayat Hafs an Asim. Kita punya pengiraan ayat tu mengikut pandangan Kufah. Kita kena faham. Dan kita punya tariq, tuan-tuan, Syatibiyah. Riwayat Hafs an Asim min tariqin Syatibiyah. Kalau tanya jumlah ayat ikut siapa? Ikut Kufah, tuan-tuan. Berapa ayat dia? 6,236 ayat, tuan-tuan. Okey. Jadi yang qabih ni kita tinggalkan. Kita tak payah ambil poin Cuma sekarang ni ada 2 isu, tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah waqaf tam. Waqaf tam ialah di ranking dia ada 4 waqaf, tuan-tuan. Waqaf tam, ada waqaf kafin, ada waqaf hasan dan juga ada waqaf qabih. Ini pun kita dah bincang lah sebelum, tuan-tuan. Okey. Jadi ranking nombor 1 adalah waqaf tam, dan dia merupakan waqaf yang terbaik.
Okey, tuan-tuan Satu hadis yang diriwayat oleh Ummu Salamah, yang mana setiap kali Nabi membaca ayat Quran, Nabi akan stop ataupun Nabi akan berhenti pada setiap fasilah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi waqaf. Ar-Rahmanirrahim, Nabi berhenti sampailah Waladhdallin, Nabi berhenti. Tuan-tuan Okey. Tetapi tuan-tuan, tadi kita dah sebut dah bahawa waqaf tam ada 4 dekat basmalah. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Waladhdallin. Pendek kata, kalau kita nak dapat kesempurnaan yang tepat mengikut pandangan ulama waqaf ibtidah, maka kita kena berhenti 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 1. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3. Kemudian ihdinas sirata sampailah Waladhdallin, 4 kali. Jadi kalau kita berhenti 4 kali ini, maka wakaf kita tu dikira sebagai wakaf tam, wakaf yang sempurna. Tuan-tuan Jadi kita nak wakaf yang sempurna ke, ataupun kita nak wakaf mengikut nombor yang ada pada mushaf kita? 2 soalan, tuan-tuan. Kita nak ikut mana? Kita nak ikut wakaf tam ke, ataupun kita nak ikut wakaf yang ada nombor ni? Tuan-tuan, ikut wakaf tam. Okey. Dia begini tuan-tuan Apabila wakaf tersebut adalah wakaf fasilah ataupun kita sebut sebagai nombor, ada orang sebut wakaf bulat, ikut bubuh pergilah nama, tak penting tapi saya lebih suka guna fasilah, nombor Kalau sekiranya wakaf tersebut adalah wakaf fasilah tuan-tuan, dia merupakan hukum dia sunnah mutlak. Walaupun ayat dia dari sudut hukum hanyalah hasan ataupun hatta qabih sekalipun, tapi tak ada qabih lah. Hukum ada 3, sama ada dia tam, hasan ataupun kafir. Tuan-tuan tam paling baik lah. Hasan dan kafir ni dia ada kekurangan sedikit kekurangan dari sudut makna, maksudnya tidak sempurna dari sudut makna ataupun tidak sempurna dari sudut lafaz bahasa Arab. Okey. Kalau tam ni dia lengkap ada 2, sempurna dari sudut keadaan bahasa Arab dan sempurna dari sudut makna, barulah dia jadi tam. Okey. Sekarang ni bila kita berhenti al-alamin, wakaf tu kan, dia bukan tam, dia hanya jadi hukum hasan saja. Ar-Rahmanir-Rahim, hasan juga. Maliki Yaumiddin, barulah jadi tam. Okay. Sekarang macam mana tuan-tuan? Kita nak ikut hukum wakaf ke ataupun kita nak ikut sunnah? Ibu soalan. Okey, sekarang ni siapa ibu, siapa anak tuan-tuan? Nabi sunnah ibu ke sunnah anak? Sunnah ataupun qiraat Nabi adalah ibu tuan-tuan. Jadi pendek kata zaman Nabi ni, Nabi tak detailkan. Kalau kita wakaf Ar-Rahmanur Rahim, maka hukum dia adalah hasan. Tidak didetailkan oleh Nabi SAW. Tak. Tapi para ulama selepas berkurung-kurung berpuluhan tahun selepas wafat Nabi, barulah mari ulama dia memperkenalkan hukum wakaf, hukum berhenti berdasarkan apa? Berdasarkan makna dan juga berdasarkan kaedah tata bahasa Arab. Sebab Nabi sebut bahawa bila kita mengaji ni, mesti kita kena jaga 2 perkara ni, kena jaga makna dan juga kena jaga kaedah tata bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, secara kesimpulannya adalah yang paling afdal, yang paling terbaik adalah kita wakaf, kita berhenti pada kesemua wakaf fasilah. Tuan-tuan okey? Tuan-tuan pernah baca tak surah An-Nas? Tak kata nak baca kan? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan okey? Iza ni adalah kita panggil huruf syarat ataupun adat syarat. Dia ada 3 tuan-tuan Iza, in dengan man. Mungkin nanti bila kita baca kita akan jumpa 3 perkataan ini tuan-tuan. Bila kita jumpa dengan ataupun bila kita start bacaan kita yang bermula dengan 3 perkataan ini, maka kita kena cuba risik-risik cari ada tak fa. Contohnya iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan
fasabbih. Dari sudut kaedah wakaf ibtidah, apabila seseorang ataupun apabila qari itu dia membaca ataupun dia memulakan bacaannya dengan huruf syarat, maka dia tidak boleh berhenti, dia tidak boleh wakaf kecuali selepas mana jawab syarat. Maksudnya macam mana? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Barulah dikira sebagai wakaf yang okey. So kita langgar ataupun kita melepasi dua tanda wakaf bulat. Yang wafat nombor satu ke? Ra'aitan nasa afwajan nombor dua. Jadi kita langkau. So, mana lagi afdal? Kita nak langkau, nak ikut kaedah wakaf ibtidah ke, ataupun kita nak berhenti, ayat dia tak lengkap tapi dia merupakan wakaf sunnah. Apabila bertemu macam tuan-tuan, maka kita akan utamakan wakaf fasilah ataupun kita sebut sebagai wakaf sunnah, tuan-tuan. Okey, kita baca sikit, nanti kita cuba bincang lebih panjang lagi, tuan-tuan. InsyaAllah kita baca surah Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini satu. Yang kedua, kita boleh berhenti pada alaihim. Kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada dua cara lah yang kita boleh baca pada ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan. Okay. Selain daripada tu saya dah tak jumpa dah. Maksudnya saya sepanjang saya belajar memang dah tak ada, itu saja yang ada. So kalau lah, mungkin kalau tuan-tuan selalu dengar imam-imam, tak kira lah kat Masjid Haram ke, dia baca wasal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi saya pun cuba, kita nak husnuzon lah, kita nak cuba apa, sangka baik. Kenapa dia sambung? Mungkin dia tersalah sambung kot, tuan-tuan. Kalau nak sambung, boleh ke tak, tuan-tuan? Sekarang ni kita bincang dari sudut afdal, bukan hukum salah ataupun tidak. Sekarang ni afdal adalah kita berhenti sebab apa? Sebab dia merupakan wakaf sunnah. Jadi kalau sambung juga, macam mana? Sambung, jadi dia baca tu tidak ikut seperti mana Nabi baca, itu. So sekarang ni
kita nak ikut siapa? Kita nak ikut Nabi lah. Jadi apabila kita nak ikut bacaan Nabi, maka kita ikutlah sebagaimana Nabi baca, sebagaimana Nabi bunyi. Dan contoh macam mana ulama dalam bidang fawasil atau disebut sebagai ulama mengira, dia boleh meletak nombor, tuan-tuan. Dia ada beberapa kriteria ataupun dia ada beberapa syarat dia. Di antaranya adalah mereka mengambil sumber daripada para sahabat. Al-Quran kan dia talaki, dibaca. Tak sama macam hadis-hadis ni dalam bentuk riwayat. Tapi Quran ni kita baca dengan tok guru kita. Atau tok guru kita ni baca dengan tok guru dia sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Nabi, sampai kepada Jibril. Okey. Jadi Quran ni itu cara untuk kita dapat. Tak boleh kalau kita macam kata kita mengaji macam dia, kita buat tutorial. Kalau setakat nak dapat hukum, nak tahu ni hukum okey, hukum tak okey, boleh lah. Tapi nak dapat ketepatan tu memang kena talaki dan musyafahah. Setelah kita talaki ni lah kita berjumpa, menghadap direct face to face dengan guru. Dan yang kedua adalah musyafahah. Musyafahah ni ialah lisan, cara pergerakan bibir guru tu kita tengok macam mana, naik, muncung ke, sengih ke, ataupun apa-apa lah. Kita tengok macam mana cara sebutan. Barulah dikira lengkap proses pengajian, tuan-tuan. Saya punya student saya, tuan-tuan, budak-budak diploma dan ijazah. Dia orang tasmik dia orang tasmik khatam 30 juzuk habis. Jadi masa hari khatam saya pesan ke dia, awak dah khatam dah, khatam hafazan lah, khatam menghafal di tasmik, tuan-tuan. Walaupun dia dah khatam dah, walaupun dia dah habis dah tasmik tu 30 juzuk, tapi proses untuk dia mula tu dia kena baca lagi, tuan-tuan. Jadi sama juga macam apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bila tanya, bila khatam? Masa darjah 4 dulu. Kata bila pula? Tak khatam. Dah pencing lah katakan. Dia sekali khatam dah, khatam terus, tuan-tuan. Sepatutnya tak, berarti kita kena berterusan. Kita kena baca. Sebab Quran ni dia bahasa Arab, dan tak tahulah, dia lebih akrab ataupun dia lebih dekat dengan lisan orang Melayu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan compare, selain daripada orang Arab lah. Contoh kita ambil orang Indon, paling dekat dengan kita, tuan-tuan. Walaupun Indon adalah Melayu juga, sama kan. Tapi kalau kita dengar lah, dia punya bacaan dia tu memang bunyi slang lah. Siratal ladzina, dia bunyi slang. Kalau kita pergi dekat Thailand, tapi orang Melayu ni je lah, kita tak nafikan juga ada juga yang jenis slang itu. Tapi apa yang saya perhatikan, orang Melayu ni dia lagi senang, lagi mudah untuk dia ikut lahjah ataupun slang sebutan huruf Al-Quran. Okey, kita tinggalkan yang tu. Jadi sekarang ni ada dua sahaja faedah yang kita boleh baca, sama ada tuan-tuan nak sambung proceed ataupun nak berhenti. Timbul soalan, yang mana lagi baik? Contoh timbul soalan, saya jawab begini mudahlah. Kalaulah sambung sampai orang dollar itu yang membahagiakan kita, sambung sampai habis. Kalau kita berhenti itulah yang menyenangkan kita berhenti. Kita boleh pilih, tuan-tuan. Jadi bila kita mengaji ni, dia melibatkan nafas kan, maka kita ukurlah bacaan kita tu mengikut kadar panjang pendek nafas kita. Kalau kita rasa sampai orang tol ni, proceed sampai habis. Kalau rasa nak berhenti. Kalau saya sendiri macam mana? Saya just sembahyang 2 rakaat, kita baca jahar 2 rakaat, rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kita selang sendiri. Mungkin rakaat pertama kita sambung sampai habis orang tol ni. Rakaat kedua kita wakaf. Kenapa? Sebab kita nak menunjuk bahawa kita boleh baca dua kali, tuan-tuan. Okey, kita nak sambung, kita baca surah Al-Baqarah sikit, 5 ayat, tuan-tuan. Okey. Kalau kita tengok dekat surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan, kalau kita perhatikan ada basmalah. Cuba tuan tengok, ada nombor tak? Tak ada nombor kan? Maksudnya apa, tuan-tuan? Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 256
86 ayat. Berapa muka surat? Tak tahu. 49 muka surat surat yang ke-49, surat yang ke-50 masuk surah Al-Imran. Okey. Maksudnya lebih kurang 48 muka surat. Surah Al-Baqarah berapa juzuk? 2 juzuk setengah lah. Kita tak nak boleh setengah, tapi kira hampir-hampir 2 juzuk setengah lah. Okey. Lebih kurang 48 muka surat. Kalau tak 2 juzuk setengah 50. Tapi hampir-hampir kepada 2 juzuk setengah. Okey, tak apa. Bila kita tengok awal surah Baqarah, tuan-tuan tengoklah awal surah Baqarah ke, awal surah Ali Imran ke, mana-mana sahaja awal surah sampailah surah An-Nas diletakkan basmalah, okey, tapi tak ada nombor. Orang tanya soalan. Basmalah ni bukan salah satu ayat daripada surah Baqarah, daripada surah Ali Imran ataupun pada mana-mana surah. So kenapa diletak juga? Timbul soalan tuan-tuan. Maka apa jawapan dia tuan-tuan? Kita dah bincang juga 2 minggu lepas, tuan-tuan. 2 sebab. Yang pertama sekali adalah function kenapa ada basmalah untuk menjadi pemisah di antara surah Fatihah dengan surah Baqarah. Tuan-tuan, itu function pertama. Function kedua adalah sebenarnya ada hukum sunnah kita membaca basmalah di antara 2 surah. Waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Juga ada sambung ataupun kita berhenti. Waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Cara kedua, cara ketiga, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam. Tiga cara ni boleh baca belaka. Sama ada tuan-tuan nak sambung, tuan-tuan nak berhenti, ataupun tuan-tuan berhenti pada hujung surah, kemudian sambung basmalah dengan awal surah. Ada 3 cara yang mana saya baca tadi. Okey. Jadi 3 cara ni kita baca dengan basmalah. Sebab apa? Sebab ada hukum sunat di situ. Apabila kita berjumpa dengan apabila kita nak sambung di antara surah pertama dengan surah kedua, maka kita disunatkan untuk baca basmalah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, satu perkara yang saya nak share juga kat sini, tuan-tuan. Kita ada 10 imam qiraat, daripada Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, siapa lagi? 3 kemudian Ibnu Amir, kita ada Asim, Hamzah, Isai, Abu Ja'far, Yaqub, Khalaf Ashir. 10 imam. Okey. Tak ada pun Haf. Ada. Haf ni duduk dekat mana? Duduk di bawah Imam Asim. Berarti kita sebut riwayat Haf an Asim, tuan-tuan. Okey, jadi setiap imam ni dia ada 2 pula. Dia punya kita panggil rawi. Dia punya periwayat yang masyhur ada 2 pula. Jadi 10 orang tadi, setiap 10 tu ada 2. Jadi berapa semua, tuan-tuan? Kalau campur semua apa? 30. Tuan-tuan. Jadi riwayat Haf an Asim ialah salah satu daripada 30 riwayat ataupun 30 riwayat dan imam. Jadi kalau kita baca daripada malam ni kan, kita baca surah Fatihah sampailah surah An-Nas, tak tahulah mungkin 10 tahun lagi dah khatam. Kita baru baca dengan riwayat Haf an Asim min tariqin Syatibiyah. Baru satu baru, tuan-tuan, ada 29 lagi. Tak tahulah sama ada saya mati dulu ataupun tuan-tuan mati dulu lah. Tapi dia tuan-tuan mati dulu lah. Saya panjang insya-Allah. Allah. Okey. Jadi daripada 10 imam ni, ada seorang imam nama dia Imam Hamzah, tuan-tuan. Imam Hamzah ni dia tak baca basmalah. Maksudnya apa? Waladdallin, alif lam mim. Begitulah sampailah 30 juz, sampailah surah An-Nas. Memang dia tak baca basmalah. Kenapa tak baca basmalah, tuan-tuan? Mengikut pandangan Imam Hamzah, Quran ni satu. Quran satu saja. Kalau ikut kita, Quran dah berapa?
Quran ada 114 surah kan. Tapi tak, untuk Imam Hamzah, ini dia punya pandangan dia lah, Quran ni adalah satu surah sahaja. Daripada surah Fatihah sampai surah satu surah bersambung. Jadi kita tak payah pening-pening. Kita mengikut mazhab kita mengikut riwayat Hafs an Asim, yang mana Hafs an Asim mengikut Kufah. Kita dah selesai dah. Jadi kita ikut majoriti bahawa ada pemisah di antara akhir surah dengan awal surah, iaitu basmalah, tuan-tuan. Okey, cuma kita punya etikanya, kenapa ada basmalah tadilah, sebabnya nak jadi pemisah di antara surah sebelum dengan surah selepas. Satu, yang kedua adalah kita nak ambil pada sunat. Yang kedua, tanpa kita etikad bahawa basmalah adalah salah satu daripada ayat surah Baqarah, bukan. Jangan kita, kalau kita kata basmalah adalah ayat pertama dalam surah Baqarah, salah. Tuan-tuan, tuan carilah atau buka mana-mana versi mazhab, memang takkan ada basmalah diletakkan nombor kecuali dalam surah Fatihah sahaja. Itu pun kalau mazhab yang kita rujuk itu mazhab Kufi dan juga mazhab Maki. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab Saudi, ada kesempatan dapat melawat kilang Quran Mujamma' Malik Fahad tu, tuan-tuan cuba tanya, boleh tak saya nak cuba dapatkan Quran kursi lain, Warsh ke, contohnya. Tuan-tuan boleh tengok, memang tak ada nombor. Dia tak basmalah tapi tak ada nombor. Nombor pertama Al-Alamin. Tuan-tuan, okey. Okay, kita baca tuan-tuan, Alif Lam Mim, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kenapa saya sambung? Kita nak tahu kaedah pokok. Mana tahu kan? Cucu tanya, atuk, macam nak sambung kita pun pening tak tahu. Jadi cara macam mana? Ar-Rahim, Alif Lam Mim. Okey. Macam mana pula kalau kita nak sambung ayat pertama dengan ayat kedua, tuan-tuan? Kita baca dulu. Okey. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Okey. Apa hukum dia? Orang tanya kita, apa hukum mim tu bila sambung? Hukumnya adalah izhar. Tuan-tuan, bukan izhar halqi tu. Jangan kita nampak izhar halqi je tak. Izhar ni ada banyak tuan-tuan. Sama ada hukum izhar, sama ada izhar halqi, izhar mutlak, tuan-tuan. Izhar apa lagi? Izhar syafawi lagi. Izhar arif, ada tak izhar arif? Ada. Kau tak pernah dengar izhar arif? Datuk izhar arif tak pernah? Ada tuan-tuan. Tapi dia bukan kota tajwid, dia ada nama orang tuan-tuan. Ustaz Izhar Arif. Okey. Ataupun itu nama hukum, tuan-tuan. Ataupun yang kedua adalah kaedah. Kita sebut sebagai kaifiat, cara bacaan. Dibaca mana ni? Ni baca dengan jelas. Izhar. Contoh kita baca man amana kan? Man amana. Memang ada hukum izhar. Macam cara baca dengan jelas. Kalau orang baca man amana, salah. Kenapa? Sebab dia tak jelas. Ataupun dia idgham contohnya. Hukum mayyuminu mayyuminu idgham hukum dia. Dia pun baca mayyuminu, dibaca dengan jelas. Maka salah. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini ialah ada dua keadaan yang kita kena faham. Pertama sekali ialah hukum tu, hukum izhar. Yang kedua kaifiat, cara bacaan. Sama ada kita nak baca dengan jelas ke, ataupun kita nak baca dengan idgham ke, ataupun kita nak baca dengan naqal ke, ataupun nasuk umpamanya. Jadi kalau orang tanya kita apa hukum dia
Alif lam mim, mim tu dengan zalika tu izhar. Izhar tu sama ada kita berhenti juga izhar hukum dia. Kalau kita sambung pun izhar juga tuan-tuan. Alif lam mim. Kan jelas mim kan? Mim jelas. Ataupun kalau kita wasal alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Begitulah ke semua surah di dalam Al-Quran, kecuali tuan-tuan ada pengecualian juga tuan-tuan. Dekat mana? Contoh dalam surah Ali Imran, alif lam mim Allah. Tuan-tuan alif lam mim Allah. So macam mana cara dia? Ada dua cara tuan-tuan. Alif lam mim Allah. Mim itu jadi dua harakat. Okey. Dan yang kedua adalah mim itu dibaca dengan 4 harakat. Alif lam mim Allah. Boleh? Jadi orang tanya, apa hukum kat sini? Hukum kat sini adalah bukan izhar, bukan. Kita kena jelaskan, kita kena sebut baris huruf mim tersebut tuan-tuan Okey. Kita dah bunyi dah ni. Dah masuk isyak tuan-tuan Kita boleh sekejap kita bagi ruang untuk azan. Tak ada azan sini? Teruskan? Okey, teruskan Okey. Tuan-tuan saya nak bincangkan sikit berkenaan dengan Alif Lam Mim ni. Alif Lam Mim ni nama dia adalah Fawatus Suwar, pembukaan surah, ataupun nama lain kita sebut sebagai huruf muqatta'ah. Okey, huruf muqatta'ah. Apa maksud muqatta'ah? Muqatta'ah ni berasal daripada perkataan qata', potong. Terpotong ataupun sebagai potongan. Huruf yang terpotong. Kenapa dinamakan huruf yang terpotong ataupun huruf muqatta'ah? Sebab bila kita baca, kita kena sebut sosok. Kita kena sebut satu-satu. Alif, lam, mim. Tuan-tuan ada banyak ada alif lam mim, ada alif lam mim ra, tuan-tuan. Ada orang yang tak pernah baca Al-Mari. Dia sebut. Aduh, jeng gitu. Tuan-tuan sebab dia tak ada baris Dia tak ada baris tuan-tuan. Okey, yang panjang tu bukan baris. Itu nama dia apa? Itu nama dia matah, ataupun kita sebut sebagai tanda. Tuan-tuan kesemua fawatus suwar ataupun pembukaan surah ataupun kita sebut sebagai huruf muqatta'ah tak ada baris tuan-tuan Yang adanya adalah tanda matah. Tuan-tuan okeylah tuan-tuan. Cuba kita tengok pada alif lam mim tak. Kenapa alif tak ada matah, lam ada, mim ada tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan kaedah ataupun kita panggil syarat untuk diletakkan tanda matah di dalam kalimah Quran. Kalimah tersebut mestilah dibaca melebihi 2 harakat. Kalau sekiranya kalimah tu dibaca dengan 2 harakat sahaja, maka tidak akan diletakkan matah. Cuba tuan-tuan tengok pada kalimah zalika za tu mak asli tak? Zalika ada matah tak? Tak ada. Kalau baca zalik contohnya, betul ke salah? Salah. Okey. Zalikal kitab. Kitab tu berapa harakat yang kita boleh baca kalau kita berhenti? Zalikal kitab 2 sahaja ke 246? 246 tuan-tuan Kita pun timbul soalan, mana ada matah? Tak ada pun tanda mat. Kenapa membaca 246 pula? Tuan-tuan okey. Kita kena faham ini. Tanda ni diletak ialah dia berfungsi ketika sambung. Tuan-tuan ketika sambung. Kalau kita berhenti zalikal kitab, maka dia dah tak berfungsi dah tanda tu. Tuan-tuan okey.
cara pada mudah untuk kita faham. Okey, cuba tuan-tuan tengok pada lil muttaqin, hujung ayat tu. Huruf nun kan? Ada baris tak? Ada kan? Kalau kita berhenti, hudal lil muttaqina ke hudal lil muttaqin. Lil muttaqin kan? So kenapa ada baris? Kenapa dia tak letak? Kenapa dia buang? Kenapa dia tak buang je baris? Tapi tetap ada baris. Sebab apa? Sebabnya adalah mengikut kaedah dalam dhab, nama istilah dia ad-dhabtu mabni 'ala al-wasl. Diletakkan tanda ni adalah mengikut keadaan ketika bacaan sambung. Seolah-olah kita sambung lah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazi, gitu tuan-tuan. Okey. Sama juga yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazi, semua ada tanda tuan-tuan. Semua diletakkan baris. Hatta kalau kita tengok surah An-Nas tuan-tuan, minal jinnati wan nasi, ada baris. Ada habis tu ada dah habis dah Al-Quran, tapi kenapa diletak ni kot baris bawah tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan? Dia punya falsafahnya adalah dia nak suruh kita sambung. Sambung ke mana? Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kali. Jadi pendek kata tuan-tuan, walaupun kita dah habis mengaji dah minal jinnati wan nas, kita kena pusing balik Al-Fatihah, Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampailah surah An-Nas, pusing balik. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai mati tuan-tuan. Jadi tadi tak ingat saya kata kan, bila tanya bila kalau terakhir khatam 10 tahun, masa kita umur 10 tahun, lepas tu tak kata khatam. Sebab apa? Sebab kita tak memahami falsafah ataupun kita tidak memahami konsep kenapa diletakkan tanda ataupun baris di dalam kalimah-kalimah Quran. Okey. Jadi untuk hukum alif lam mim tuan-tuan, kita bincang pada alif lam mim saja malam tuan-tuan. Alif lam mim, dia ada dua cara bacaan. Kalau kita mengikut riwayat kita lah, kita akan baca biasa atau kita sebut sebagai tahqiq. Alif lam mim, itu bacaan biasa ataupun kita sebut sebagai tahqiq tuan-tuan. Okey. Ada satu mazhab lain, iaitu mengikut riwayat Abu Ja'far. Tuan-tuan, Imam Abu Ja'far, dia baca dengan saktah. Tapi tuan-tuan jangan buatlah, pening orang nanti Alif lam mim, disaktah tuan-tuan. Untuk siapa? Abu Ja'far tuan-tuan. Ni bagi orang yang belajar lah, bagi orang belajar qiraat, belajar Imam 10, memang dia akan melalui benda ni. Tapi bagi kita ambil satu daripada 29 tadi tu, maka kita tak baca tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu bahawa ada lah mata pokok tuan-tuan bermusafir pergi ke mana, pergi ke Jordan ke mana, tiba-tiba jadi makmum kan, kenapa Pak Imam dia baca saktah? Lain macam sesat. Kita confident lah bagi betul lah kita hafal surah Baqarah ni kan, memang kita hadam betul-betul kan. Aku tak pernah lagi mengaji semua hidup aku, tak pernah dengar lagi orang baca saktah ni first time. Ni sesat contohnya tuan-tuan. Padahal kita sesat, kita tak tahu tuan-tuan. Okey, itu pertama tuan-tuan. Itu pertama. Jadi kita baca biasa saja, kita mengikut riwayat kita, riwayat Hafaz Nasir, baca tuan-tuan, baca dengan tahqiq tuan-tuan. Okey, itu pertama. Yang kedua tuan-tuan, untuk huruf muqatta'ah ini tuan-tuan, ada orang tanya saya lah, macam mana kita nak tahu dia punya berhenti tu kan? Kita kena eja lam. Macam cara eja lam alif lam, lam alif mim tuan-tuan. Kalau mim ya mim. Jadi cara bacaan kita adalah seperti mana dia eja tuan-tuan. Contoh surah Maryam, kaf ha ya ain sa.
Cuba ini huruf sad macam mana? Sad, alif, dal. Sebab tu ada bunyi sad. Okey. Qaf. Qaf, alif, fa. Qaf. Okey. Supaya kita tak keliru kan. Sebab memang ada orang tanya saya, kenapa tiba-tiba bunyi qaf? Sebab apa? First kali kita kena eja dulu huruf tersebut. Okey, tuan-tuan. Okey. Ada berapa tempat, tuan-tuan? Ada berapa surah dalam Quran ini yang bermula dengan huruf muqatta'ah, tuan-tuan? Ada 29 surah. Surah pertama surah apa? Surah Baqarah. Okey. Surah kedua Ali Imran. Surah ketiga Al-A'raf. Tuan-tuan boleh rujuk sedikit tuan-tuan. Okey. Daripada 29 surah ini, tuan-tuan, dia terbagi kepada beberapa kelompok ataupun dia sebagai kumpulan, grup. Yang pertama sekali ialah kumpulan satu huruf. Ada 3 surah, tuan-tuan. Surah Sad, surah Qaf, dan juga surah Nun, surah Al-Qalam. Okey, tuan-tuan. Untuk surah Sad, surah berapa tuan-tuan boleh tengok sekarang untuk memudahkan kita. Surah Sad, muka surat 453. Okey. Kemudian surah Qaf, muka surat 518, dan juga muka surat 5 dan 4 surah Al-Qalam. Tak apa, dah boleh cari kat rumah nanti. Okey. Okey. Tidak diletakkan nombor. Okey. Sad tak ada nombor. Nun tak ada nombor. Qaf tak ada nombor, tuan-tuan. Semua sepakat. Okey. 3 surah. Yang kedua adalah 2 huruf, tuan-tuan. 2 huruf. Apa contohnya? Taha, Yasin. Lepas tu surah Ghafir, Hamim. Okey. Ada berapa semua ni? Ada 9 surah. Jadi kelompok ataupun grup yang kedua yang terdiri daripada 2 huruf ada berapa? Ada 9 surah. 9 campur 3 berapa? 12 Okey, kemudian grup ketiga 3 huruf. Tuan-tuan Alif Lam Mim. Okey. Alif Lam Ra. Ta Sin Mim. Okey. Ada berapa? Ada 13. Berapa? 12 campur 13 apa? 20, 25. Tuan-tuan Okey. Daripada 13 tadi tu, tuan-tuan, terbagi pada 2 bahagian pula. Kalau sekiranya di awal surah tersebut ataupun kita sebut huruf muqatta'ah tersebut tak ada huruf ra, maka ada nombor 1. Surah Baqarah Alif Lam Mim nombor 1. Surah Al-Imran Alif Lam Mim juga nombor 1. Cuba kita tengok surah Yusuf ke, ataupun surah Hud ke, ataupun surah Yunus. Okey, buka surah Yunus muka surat 208, tuan-tuan. Alif Lam Ra ada huruf ra. Okey. Mana-mana surah, awal surah yang ada huruf ra tak ada nombor. Tak ada nombor. Boleh tengok surah Yunus muka surat 28 contohnya. Surah Hud, surah Yusuf, yang 3 surah ni. Alif Lam Ra tak ada nombor. Dia just letak tanda waqaf jim sahaja. Tak tahulah kalau masa tuan-tuan ada. Saya tak ada. Dan saya tak pernah jumpa lagi masaf yang ada nombor, tuan-tuan. Okey, itu kelompok yang
Tiga. Berikutnya grup ataupun kelompok yang seterusnya 4 huruf, tuan-tuan. 4 huruf. Ada 2 surah sahaja, surah Ar-Ra'du dan juga suratul A'raf. Surah Al-A'raf boleh buka muka surat 151. Alif Lam Mim Shad. Nombor 1. Ada nombor, tuan-tuan. Surah Al-A'raf. Kemudian surah Ar-Ra'du, surah yang kedua, ada ra. Tadi saya sebut dah, kalau ada ra maka tak ada nombor. Okey. Muka surat 249 surah Ar-Ra'du, Alif Lam Mim Ra. Okey. Tak ada nombor. Just diletakkan tanda waqaf jim sahaja. Tuan-tuan, okey. Selesai itu. Dan yang terakhir adalah macam mana cara kita nak baca, tuan-tuan. Okey. Tadi saya sebut dah bahawa mana-mana kalimah, tak kiralah huruf ke ataupun kalimah yang diletakkan tanda mattah ataupun tanda mat itu, maka kalimah tersebut mesti dibaca melebihi 2 harakat. Tuan-tuan, okey. Ada berapa huruf yang berada di Fathul Suwar? Ada berapa, tuan-tuan? Ada 14 huruf. 29 surah. Daripada 29 surah ini, bila kita kumpul-kumpul, bila campur sekali, ada 14 huruf. Apa huruf dia? Saha tariquka ma'sunnah. Perbaiki jalan kamu mengikut sunnah. Sa, ha, ta, ra, ya, qaf, kaf, mim, ain, alif, lam, sin, nun, ha. Sah tariquka ma'as sunnah. 14 huruf, tuan-tuan. Okey. Daripada 14 huruf ini, tuan-tuan, dibahagi kepada 4 bahagian pula. Bahagian pertama yang dibaca dengan 6 harakat, tuan-tuan. Ada berapa huruf? Ada 7 huruf. Sanaqussu lakum. Kami akan cerita kepada kamu. Maksud dia huruf sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. 7 huruf. Sanaqussu lakum. Jadi kalau kita berjumpa dengan sanaqussu lakum ini dalam Fathul Suwar, maka kita wajib baca dengan 6 harakat. Apa contohnya? Alif Lam Mim. Tak ingat? Alif Lam Mim. Kan daripada huruf sanaqussu lakum tu. Alif Lam Mim Sad ke ataupun apa pun surah. Okey. Jadi 7 huruf ini wajib dibaca dengan 6 harakat, dan dekat Quran kita tu mesti akan ada tanda mattah. Mesti ada tanda. Kalau tak ada tu tuan-tuan dah tambah. Tak ada lah, mesti kata memang ada. Okey. Yang kedua adalah huruf yang dibaca dengan 2 harakat. Ada berapa? 5. Hayyun Tahir. Jom kita bersuci. Zaman-zaman coronavirus ni kerap bersuci, tuan-tuan. Okey. Ada 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ha bulat tu dan ra. Ha pedas satu, ya, ta, patu ha bulat dan ra. Hayyun Tahir. 5 huruf. 5 huruf ini dibaca dengan 2 harakat sahaja. Yasin, ya. Kalau kita baca Yasin, contohnya. Ada orang baca video saya sebut ni, apa salah? Hamim. Kan? Itu 2 harakat, mim 6 harakat, tuan-tuan. Okey. 5. 7 campur 5 berapa? 12. Ada 2 huruf lagi, tuan-tuan. Okey. Iaitu salah satu daripadanya adalah huruf ain. Huruf ain ini boleh baca dengan 2 cara. Dekat mana? 2 surah, iaitu di dalam surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Surah Maryam, surah apa? Surah Maryam muka surat 305, dan juga satu surah lagi iaitu surah Syura. Muka surat apa? Muka surat 483, ha mim ain sin qaf. Okey. Untuk huruf ain dalam 2 surah ini, tuan, kita boleh baca dengan 2 wajah. Sama ada baca dengan 4 harakat ataupun 6 harakat.
kaf ha ya ain sad, contohnya. Ataupun kita baca dengan 6 harakat, kaf ha ya ain sad, baca 6 harakat. Jadi berapa harakat yang diperlukan ketika mana kita baca surah Maryam? Kaf 6, ha 2, ya 2, 10 kan? Ain 6, 16, sad 6. Berapa semua? 22 harakat. So, kalau tak cukup 22 harakat, maka tak tepat dan tak betul kita menjaga bacaan. Tuan-tuan okey. Satu huruf lagi tuan-tuan. Huruf apa? Huruf apa? Satu lagi. Kita dah ada Suratul Surakum baca dengan 6 harakat. Kita dah ada Hayyun Tahir 2 harakat. Kita ada huruf Ain dibaca dengan 2 cara, 4 ataupun 6. Satu lagi tuan-tuan, huruf apa? Huruf alif. Satu lagi. Alif sama ada di dalam surah Baqarah, surah Al-Imran ataupun apa pun surah. Alif baca berapa harakat tuan-tuan? Alif baca kosong harakat. Kan baca 2, alif lam. Alif eja dia alif lam fa. Tak ada huruf mat. Kalau mim ya mim ada huruf mat. Kalau ro alif. Kalau sod alif dal. Jadi kalau ya alif. Baca dengan 2 harakat. Jadi alif ni tak ada harakat. Jadi dia buat alif lam fa alif. Kalau baca alif salah. Jadi kita ada berapa? Kita ada 4 kelompok yang mana dibaca dengan 6, dan 6 ini memang akan diletakkan tanda maqam, baca dengan 2 harakat. Lepas tu baca khilaf huruf ain dalam surah Maryam dan juga surah Syura, dan satu lagi adalah huruf alif sama ada surah Baqarah ataupun apa surah lah. Yang tu memang tak ada harakat. Wallahu alam. Kita tawakuf sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi kenaan dengan hukum waqaf dan ibtidah pada waktu dan masa akan datang. Wallahu alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.